Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan sepenuh kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat mengadakan satu forum yang cukup indah, yang cukup hebat, satu wacana yang sangat hebat yang bertajuk pengucapan awam dari segi unsur penceritaan, yang kita akan bawa tokoh yang sangat hebat iaitu Ustaz Muhammad Asyari bin Abdul Rahman, serta salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan berkat perjuangan baginda, dengan jerih payah baginda, kita sebagai umat Islam dapat merasai dua nikmat yang cukup besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator kita bagi forum ini, iaitu nama saya Aini Nabila binti Kamal. Aini Nabila binti Kamal berasal daripada Selangor, dan bertemankan saya pada hari ini adalah dua panel yang cukup hebat. Panel kita cantik-cantik belaka, Ustazah, dan izinkan saya memperkenalkan panel kita yang pertama, iaitu Syaranatul Azila binti Awang, diterbangkan jauh dari Sabah katanya, betul? Alhamdulillah. Dan dia akan memupaskan tajuk berkenaan dengan jenis-jenis penyampaian dakwah dalam penghijab awam. Sebenarnya panel kita yang Ayu diterbangkan sangat, tapi dekat je asalnya, daripada Kuala Lumpur, Kepong. Beliau bernama Khairul Najah binti Zulkifli. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, kita teruslah ya kepada forum kita pada hari ini berkenaan dengan pengucapan awam. Izinkan saya untuk memperkenalkan ataupun memberitahu pengucapan awam dari segi konsep, dari segi mukadimahnya, apa itu pengucapan awam. Okey, pengucapan awam dari segi bahasanya adalah interaksi daripada seorang pengucap ataupun speaker kepada audiens, dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengucap tu haruslah diberi perhatian, persediaan supaya perjalanan pengucapan awam tu dapat berjalan dengan lancar. Okey, itu dari segi sudut pengertian. Jadi saya nak menerangkan sikitlah elemen-elemen penting dalam pengucapan awam. Siapakah yang terlibat? Saluran apa yang digunakan? Jadi di sini ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah pengucap, kedua adalah mesej, dan yang ketiga adalah audiens ataupun pendengar. Okay, terus masuk kepada elemen pertama, iaitu speaker ataupun pengucap. Pengucap ni tujuannya adalah untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dan dia ingin menyampaikan mestilah ada tujuan dan objektif yang tertentu, dan selalunya tujuannya sama ada untuk memaklumkan atau memberitahu, mempengaruhi, memberi inspirasi, dan menghiburkan. Dan selalunya memberi inspirasi ni lebih kepada motivator, dan mempengaruhi ini lebih kepada pidato yang bersifat tegas, iaitu politik. Itulah. Dan pengucap dia kena berusaha untuk menyampaikan mesej dengan baik supaya objektif pengucapan awamnya dapat diterima, mudah difahami oleh audiens. Jadi perkara ini perlu dititik beratkan, dan pengucap ataupun speaker perlu tahu, perlu memberi perhatian tentang minat ataupun motivasi, kredibiliti, perlu membuat persediaan supaya perjalanan pengucapan awam tu dapat berjalan lancar. Itu elemen yang pertama. Yang kedua adalah mesej. Mesej itu adalah maklumat yang ingin disampaikan dari seorang pengucap. Mesej ni perlu disusun dengan baik. Apa tajuknya, apa yang ingin disampaikan supaya pendengar dapat memahami mesej itu dengan mudah. Mesej itu perlu, kadang-kadang kan kita selalu dengar kadang-kadang pidato ni kadang-kadang ada yang bersifat impromptu ataupun spontan. Jadi benda tu perlu dipraktiskan ataupun dipraktikkan lagi dengan lebih baik supaya mesej tu dapat disusun, kata-kata, simbol-simbol, penggunaan tangan pun perlu memainkan peranan yang penting. Dan yang ketiga adalah audiens. Audiens ni adalah dalam proses pengucapan dakwah adalah elemen yang terakhir, audiens. Audiens ni penting sebabnya dialah tindak balas kita. Dialah yang akan memberi tindak balas dalam pengucapan awam. Jadi speaker ataupun pengucap perlu mengambil perhatian. Audiens tu macam mana orangnya. Kita perlu tahu umurnya, latar belakang dia,
supaya penggunaan kata yang digunakan oleh pengucap dapat difahami. Contohnya kalau kanak-kanak mungkin menggunakan kata-kata yang lebih ringan supaya dapat difahami. Kalau golongan-golongan terbesar, golongan besar ataupun golongan-golongan kecil, mungkin dia menggunakan kata-kata yang sangat orang panggil bombastik. Sebabnya untuk menarik perhatian. Jadi audio ni penting dan speaker perlu mengambil feedback ataupun tindak balas daripada audiens. Bagaimana output yang disampaikan audiens tu kepada seorang speaker. Sebab speaker ni dia menyampaikan input dan output tu adalah seorang audiens ataupun beberapa audiens. Okay, itulah serba sedikit tentang konsep pengucapan awam dan elemen-elemen yang saya telah sebutkan tadi. Jadinya saya nak teruskanlah kepada panel kita yang pertama, iaitu Ustazah Syaratul Azilah. Sudah bersedia Ustazah? Okey, Ustazah mungkin boleh menceritakan tentang jenis-jenis penyampaian dakwah dalam pengucapan awam. Okey, silakan Ustazah. Terima kasih kepada moderator kita, Cik Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okay, saya terus masuklah kepada jenis-jenis penyampaian dakwah. Jenis-jenis penyampaian dakwah ni kita terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama debat dan yang kedua ialah pidato. Okay, saya akan kupaskan satu persatu antara pidato dengan debat. Okay, kita masuk kepada pidato. Pidato ialah syaraan kepada umum atas tajuk-tajuk yang tertentu yang disampaikan oleh penyampai yang dipanggil sebagai pemidato. Syarahan ini dia mengandungi pendahuluan, isi dan penutup. Pidato menurut Islam termasuk dalam cara berkomunikasi dalam menyampaikan dakwah. Pelbagai cara yang lain lagi antaranya khutbah, ceramah, syarahan dan ucapan untuk bentuk dakwah juga boleh diaplikasikan dalam menyampaikan dakwah dalam seharian kita. Okay. Dalam menyampaikan pidato yang baik, beberapa perkara yang kita perlu tekan antaranya ialah menyediakan bahan yang sesuai kepada pendengar kita. Macam seperti yang moderator kita kata, kanak-kanak macam mana, orang tua macam mana. Okay. Selain itu, daripada menyampaikan perkara yang hak dan tidak batil, dan kita akan menggunakan bahasa yang baik dan menggunakan suara yang nada yang lemah lembut dan menyampaikan dengan penuh kesederhanaan dan membiarkan akhlak yang baik. Oleh itu, seorang pemidato ataupun kita panggil sebagai da'i perlu mengambil kira penekanan dalam penyampaian dakwah melalui pengucapan awam supaya isi kandungan yang disampaikan dapat menarik ataupun menyentuh jiwa pendengar untuk berubah kepada amal ma'ruf nahi mungkar. Kita terus masuk kepada objektif pidato ya. Okay. Yang pertama ialah pidato memberi maklumat iaitu informatif. Okay. Dia bertujuan untuk memberitahu ataupun menerangkan kepada khalayak ramai tentang sesuatu perkara yang berhubung dengan isu, fenomena, idea dan sebagainya. Okay. Tujuan kita yang kedua iaitu pidato ni ialah untuk memujuk ataupun merayu dan mempengaruhi khalayak bagi menghasilkan perubahan yang baik, iaitu kepercayaan dan tindakan. Pidato, seperti yang kita tahu, pidato seperti ini sering digunakan oleh pemidato dalam berpolitik. Okay, dia untuk mempengaruhi khalayak untuk menyokong diri dia sendiri. Okay, seperti yang kita tahu juga, peguam. Seorang peguam juga dia menggunakan pidato seperti ini untuk menarik pengaruh hakim tersebut. Dan kita tahu yang sekarang ni jurujual. Jurujual juga kita guna untuk menarik pelanggan untuk membeli barangan-barangan tersebut. Okey, tujuan yang ketiga ialah
tujuan mempengaruhi. Okay. Seperti yang kita tahu sekarang dekat ni, remaja-remaja sekarang banyak yang suka dengan muzik-muzik yang hardcore, yang rock, kan. Oleh itu kita berpidato ni adalah tujuan untuk mengubah sikap ataupun pemikiran yang negatif kepada positif. Okay. Pidato jenis yang ni dia berbeza dengan jenis yang pemujukan yang saya terang tadi. Dia pendekatan yang pidato tujuan ni dia menggunakan hujah-hujah dengan bukti bagi menunjukkan sikap yang negatif ini benar-benar merugikan kita. Seterusnya, kita masuk kepada jenis-jenis pidato dalam Islam. Okay. Yang saya tahu, jenis-jenis pidato ni ada dua. Yang pertama ialah jenis pidato diniyah, iaitu pidato jenis ini hubungan erat dengan usaha dakwah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan tema dan isi pidato diniyah ni adalah berkenaan dengan usaha dakwah kepada golongan fakir dan peringatan serta memperjelaskan ajaran Islam tersebut. Khutbah seperti diniyah ni dia selalu diguna pakai dalam khutbah solat Jumaat dan khutbah hari raya. Okey, jenis pidato yang kedua pula ialah menurut Asnawi, tradisi pidato ni bukan sahaja dari segi majlis-majlis tertentu, majlis-majlis keagamaan yang khususnya, tapi kita guna dalam kehidupan kita seharian. Sebelum kita diijab kabulkan, juru nikah yang bertauliah akan berpidato untuk menyampaikan konteks-konteks sebelum kita diijab kabulkan. Dan dalam konteks tersebut antaranya ialah hikmah pensyariatan perkahwinan dan tanggungjawab kita sebagai suami dan isteri. Okey, Ustazah, kita masuk pula kepada debat ni. Okay. Debat menurut pandangan Islam ialah perbahasan ataupun pertentangan antara dua pihak, antara yang menyokong dengan yang membangkang. Okay. Dia dapat juga didefinisikan sebagai satu wacana kritikal bagi memperhalusi sesuatu perkara tersebut. Ia lebih dikenali sebagai al-mujadalah. Al-mujadalah ni bermaksud perbincangan dan perbahasan dengan mengemukakan hujah dan dalil yang dapat menerangkan sesuatu maksud yang tidak jelas. Okay. Menurut Imam Al-Ghazali, al-mujadalah adalah perdebatan yang berlaku antara pendakwah dengan orang yang kita dakwah. Okay, dan hendaklah dilakukan secara berhati-hati dan berlemah lembut untuk membangkitkan kesedaran dalam jiwa pendengar tersebut. Okay. Seterusnya, bila kita nak mendakwa seseorang tersebut, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, suara nada yang kasar, dan kita jangan memburuk-burukkan dan menghina orang tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada etika mujadalah menurut Al-Quran. Untuk menjadi pendebat yang baik, beberapa etika yang kita perlu ikuti. Yang pertamanya ialah etika harus terbina dengan hujah yang logik dan benar. Perbahasan antara kedua-dua pihak yang berdebat masing-masing menggunakan hujah yang benar, dan jangan sesekali menggunakan hujah yang tidak benar, kerana dalam Islam tidak dibenarkan dan akan mengemukakan kemurkaan Allah. Okay. Seperti yang kita tahu, kaum Nabi Nuh, mereka berdebat dengan pemimpin mereka sendiri sehinggakan mereka kehilangan dan kehabisan idea untuk berdebat sehingga kemurkaan Allah, sehinggakan mereka dan mendapat azab. Seperti yang kita tahu, mereka dapat
azab banjir tersebut kan. Okey, seterusnya ialah yang kedua, bermujadalah dengan cara yang baik. Ini bermaksud pada individu dengan yang kumpulan, bertukar pendapat. Hujah tu menganggap kumpulan lain tu berlawan dengan kumpulan yang lain. Tetapi mereka harus bertanggapan bahawa pihak yang lain tersebut adalah kawan untuk saling menolong dan mencapai kebenaran tersebut. Okay. Al-Sabuni juga melarang melakukan diskusi agama antara orang Islam dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik dan berlemah lembut untuk mencapai kebenaran. Okay. Oleh itu, para prinsipnya mujadalah juga dilakukan untuk menggunakan hujah yang logik, dan mujadalah juga harus dilakukan dengan sikap lemah lembut serta kasih sayang dan tidak menggunakan kekerasan. Allahualam, sekiranya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cukup panjang sekali penerangan yang diberi oleh Ustazah mengenai jenis-jenis pengucapan awam. Dan saya semua tertariklah dengan cara pidato ni. Bukan sahaja golongan besar seperti peguam saja guna, malahan juru-juru juga harus pandai pidato untuk tarik pandang pelanggan. Macam tu juga dengan debat. Dan saya semua tertarik dengan pidato imla mengenai dengan nikah. Tak sangka, siapa sangka dalam nikah pun ada juga pidato, kan? Jadi benda ni terima kasih kepada Ustazah sebab berjaya mengupas dengan baik, cukup baik sekali. Dan seterusnya kita masuk poin kita yang kedua dari Ustazah Khairul Najah untuk menerangkan tentang cara penyampaian dakwah menurut Ustaz Muhammad Syarif bin Abdul Rahman dari unsur penceritaan. Silakan Ustazah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan untuk mencari publicity, tetapi sekadar untuk berkongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya akan meneruskan, saya selaku penyanyi terakhir akan meneruskan sesi perbincangan kita pada hari ini, iaitu cara penyampaian dakwah Ustaz Muhammad Syarif dalam unsur penceritaan. Rupa-rupanya untuk kita menyampaikan dakwah ini banyak unsurnya, antaranya unsur penceritaan. Okey, untuk menyampaikan suatu maklumat, mesej dalam penyampaian dakwah ini amat penting menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Kerana bagaimana seorang speaker untuk menyampaikan maklumat tanpa difahami oleh pendengar. Jadi di situ objektif untuk objektif komunikasi itu tidak berlaku kerana tujuan komunikasi tersebut adalah di antara speaker untuk menyampaikan maklumat kepada pendengar. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan gaya bahasa yang betul, ia tidak dapat difahami oleh pendengar. Jadi objektif komunikasi tersebut tidak sampai. Okey, jadi suka untuk saya berkongsi jenis-jenis, rupanya ada jenis gaya untuk kita berkomunikasi dengan orang ramai. Ada 3, iaitu yang pertama, gaya tinggi, yang kedua gaya pertengahan, dan yang ketiga itu gaya rendah. Gaya tinggi ini iaitu gaya yang berseni. Gaya ini dipenuhi dengan kata-kata impresif dan bahasa bangsa. Dan seterusnya yang kedua, apa yang dikatakan dengan gaya pertengahan, iaitu gaya yang lebih santai. Kiranya bila kita berborak, itu adalah gaya kita menggunakan gaya lebih santai dan dia tidak cenderung kepada gaya percakapan yang secara natural. Dan yang terakhir iaitu gaya rendah ataupun dikenali dengan gaya mudah. Ia merupakan satu bentuk gaya menggunakan kiasan dalam pengucapan. Seperti dalam debat, kita memerlukan satu kiasan, kata-kata bombastik untuk menarik orang mendengar pengucapan kita. Oleh itu, suka untuk saya kongsikan pendapat Aristotle melalui tradisi retorik klasik. Apa yang ditakrifkan dengan gaya ini? Aristotle berpendapat bahawa gaya ini tidak pun membicarakan tentang apa yang harus diperkatakan oleh seseorang speaker, tetapi gaya adalah apa yang bagaimana speaker tersebut menyampaikan maklumat terhadap pendengar itu. Okey, ia juga dikukuhkan dengan pendapat Jordan pun beliau
mengatakan gaya ni adalah merupakan jelmaan personaliti seseorang. Bagaimana kita nak kenal seseorang itu, kata Jordan melalui percakapannya mampu describe dia itu seseorang yang macam mana. Kalau dia bercakap dengan penuh semangat, mungkin dia adalah orang yang sangat bersemangat. Okey. Seterusnya saya akan kongsikan takrif gaya dari dalam saya telah ambil dalam buku Ilmu Pidato dan Debat. Gaya telah ditakrifkan sebagai bagaimana seseorang mampu menonjolkan ucapannya ataupun kata-katanya kepada seseorang pendengar. Okey. Dan gaya itu sangat penting bila kita berkomunikasi dengan seorang. Apabila kita berkomunikasi dengan seorang tanpa gaya yang sesuai, sesuatu kata-kata tu akan menemui jalan gagal. Sebagai contoh, kita sedang menceritakan tentang kesengsaraan hidup, kesedihan hidup, derita seseorang, namun kita menggunakan gaya yang bersahaja, yang senyum. Kat situ dia akan menimbulkan kekeliruan terhadap pendengar. Adakah ini cerita sedih, lawak jenaka atau sebagainya? Dari situ gagallah objektif untuk menyampaikan maklumat tersebut dan ucapan tersebut tidak sampai kepada orang yang mendengar. Seterusnya, gaya ini juga ditekankan dalam aspek penyampaian dakwah kerana kemampuan kita menguasai bahasa ini telah menjadi prasyarat utama sebagai seorang pendakwah. Kerana ini juga telah digariskan dalam uslub dakwah, iaitu merupakan komponen al-hikmah apabila kita ada gaya yang tersendiri. Sebagai contoh, kita boleh ambil ibrah daripada kisah Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa menyeru Fir'aun menggunakan gaya yang sopan dan sangat halus. Okay. Seterusnya, saya akan masuk kepada kenapa kami memilih Ustaz Muhammad Asy'ari. Dalam banyak-banyak Ustaz ni kami milih beliau kerana beliau mampu menyampaikan ucapan beliau dengan ada unsur penceritaan yang mampu menyebabkan orang yang mendengarnya merasai sendiri apa yang beliau sampaikan. Okey, hal ini tersebut kerana beliau punya kekuatan tersebut. Sebagai contoh, latar belakang beliau, beliau merupakan pengarah urusan dan jurulatih sepenuh masa di Ibrah Training dan Consultant. Seterusnya, beliau juga adalah merupakan jurulatih bertauliah di bawah pembangunan sumber manusia. Beliau juga berpengalaman lebih daripada 4 tahun dalam pelatihan dan motivasi. Ini menunjukkan beliau mampu tackle apabila berucap, mampu menyampaikan unsur dakwah. Seterusnya, beliau juga merupakan ceramah jemputan dalam segmen Ibrah di Radio Institut Kefahaman Malaysia, IKIM FM. Iaitu segmen Ibrah itu menceritakan tentang sirah-sirah. Di sini kita dapat lihat kekuatan beliau dalam menyampaikan dakwah menggunakan aspek penceritaan. Okay, seterusnya, bagaimana saya ingin menyentuh apakah aspek-aspek yang digunakan dalam penyampaian dakwahnya. Yang pertama, bila kami memilih salah satu rakaman ceramah beliau, iaitu tajuknya Al-Fatih Zaman Remaja. Beliau menyampaikan dengan ucapan salam dan memberi senyuman. Hal ini kita perlu aplikasikan dalam kita menyampaikan dakwah kepada orang ramai kerana ini merupakan setarikan dan ini juga merupakan satu adab dalam kita menyampaikan ucapan kepada orang yang mendengar. Seterusnya, beliau menggunakan suara yang tegas dan penuh semangat dalam setengah-setengah situasi apabila beliau mengupaskan tentang Al-Fatih. Beliau juga menyelipkan kata-kata motivator barat. Di sini saya suka kerana beliau telah membuat perbandingan di mana sisi pandang Islam bagaimana dan bagaimana sisi pandang orang barat tentang Sultan Al-Fatih. Dan seterusnya, beliau juga turut menguatkan ceramah beliau menggunakan hadis dan ayat Quran. Beliau juga menggunakan contoh pengalaman diri sendiri dan contoh pengalaman orang ramai menyebabkan ceramah beliau rasa hampir kepada orang yang mendengar. Seterusnya, beliau mampu menyebabkan masyarakat zaman sekarang merasai realiti apakah yang berlaku pada ceramah beliau. Seterusnya, ceramah beliau yang amat santai dan bersahaja mampu menyebabkan seorang yang mendengar tidak mudah bosan dan mengantuk apabila mendengar ceramah beliau. Seterusnya,
di akhir ceramah beliau memberi penekanan kepada perkara-perkara yang penting yang beliau ingin sampaikan, dan seterusnya beliau mengakhiri ceramah beliau dengan pesanan yang sekiranya dalam ceramah tersebut beliau merasakan itu adalah poin yang penting untuk pendengar mendengar ceramah tersebut. Jadi sekadar itu sahaja dari saya. Sekian, Allah ma'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sekalian memberi input yang cukup bermakna buat kita semua pada hari ini. Saya langsung dapat membantu saya untuk menjadi moderator lebih baik sebab tadi kita mengenai pengucapan awam kan. Jadi siapalah yang tak kenal dengan Ustaz Muhammad Syahri bin Abdul Rahman, seorang speaker yang sangat baik dalam segi unsur penceritaan. Dan setiap pengucapan awalnya pasti ditelitkan dengan sirah-sirah. Lebih lagi Ustaz Muhammad Al-Fatih dia dapat menarik terutama sekali dalam golongan remaja sebab Sultan Mak Fatih seorang remaja dalam lingkungan kita semua 21 tahun yang telah berjaya menawar kota Konstantinopel itu kan. Jadinya saya tidak langsung saya dapat simpulkan di sini Ustaz Muhammad Syahri itu dapat menarik golongan-golongan remaja supaya menjadi hebat seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Terima kasih.